KPM. Hari tu rasanya mula haid 1 hari bulan. Sekarang dah 13, 14, 15. Esok dah 16 ni. Macam mana ni? Kenapa Syafiqah? Keliru lain macam mukanya tu. Ustazah, macam ni Ustazah? Hari ni hari terakhir 15. Esok 16. Boleh ke saya solat? Ya Allah, apa Syafiqah? Itu ilmu bagus tu nak saya ajar sesuatu berkaitan dengan soal peribadi seorang wanita. Sebab kalau kita tak tahu ilmu tu, maka kita susah nak buat ibadat dengan yakin. Nak saya ajarkan tak Syafiqah? Mestilah nak Ustazah. Saya rasa penting ni rakan-rakan untuk kita tahu. Jadi jom sama-sama kita belajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah rendah pada hari ini. Menariknya, kita nak belajar mata pelajaran Asy-Syariah tingkatan 1 dengan topik kita haid, nifas dan juga istihadah. Apa tu? Dan bersama dengan kita, guru kita pada hari ini, Ustazah Dewiana Mat Salim daripada Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah Banting Selangor. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Syafiqah. Ustazah sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ceria hari ni Ustazah. Syafiqah sihat ya? Sihat sangat Alhamdulillah. Jadi Ustazah, kita bukan berdua sahaja. Bahkan kita ada murid-murid kita dalam talian daripada Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah Banting Selangor yang mungkin Ustazah boleh memperkenalkan mereka. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan murid Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah Kancung Darat Banting. Yang pertama, Ustazah akan kenalkan iaitu Amirul Adib bin Al-Malik Faizal. Yang kedua adalah Nur Auni Irdina binti Firdaus. Ahlan Auni. Uni. Dan yang ketiga adalah Nurul Ain Atilia Natasha binti Mahad. Baik, selamat datang Ain Atilia. Ustazah, lagi seorang Ustazah kan? Daripada Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah Banting Selangor. Siapa tu Ustazah? Siapa tu daripada Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah Banting Selangor, iaitu Nur Syazah Nabiha binti Ramli. Satu-satunya lah daripada sekolah yang berlainan daripada Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah. Baik, selamat datang adik-adik kita dalam talian. Ustazah, jadi hari ini haid, nifas, istihadah. Saya rasa penting untuk kita semua, lelaki ke perempuan ke, tahu tentang perkara ni. Ya, benar. Sebab perkara ini adalah berkaitan dengan ibadah. Jadi perlu kita ni terutama kaum wanita, wanita Islam mempelajari berkaitan dengan tajuk haid, nifas dan juga istihadah. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan dengan tajuk haid, nifas dan juga istihadah. Okey, mari kita pergi kepada konten pembelajaran kita, iaitu objektif pembelajaran kita. Yang pertama, di sini kita lihat di paparan, iaitu zikru ta'rif al-haid wa nifas wal istihadah. Menyebut ta'rif, murid boleh menyebut ta'rif haid, nifas dan juga istihadah. Yang kedua, bayan muddatul haid wan nifas, iaitu murid boleh menerangkan tempoh haid dan juga nifas. Dan yang ketiga, taudihu ma yuhramu bil haid wan nifas wal istihadah wal janabah, iaitu murid boleh menjelaskan perkara-perkara yang berada ketika dalam keadaan haid, nifas, istihadah dan juga janabah. Jadi itu adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini, ya Syafiqah. Penting tu Adik. Jom kita fokus. Okey, seterusnya mari kita terus masuk kepada ta'rif al-haid. Terus kepada apa itu haid. Okey, ta'riful haid. Okey, saya tak naklah saya yang berkesorangan di sini ya. Jadi saya minta kepada murid-murid di studio
ya yang saya telah sebutkan tadi, bantu saya untuk membacakan apakah dia ta'rif al-haid, ta'riful haid. Jadi siapa nak bantu saya di sana tu? Okey, siapa nak bantu? Okey. Siapa tu Kita ya? nampak tadi Amirul Adib Ustazah. Masya-Allah, Amirul, ya Amirul, silakan ya Amirul. Iqra ta'rif al-haid. تعريف حيض في اللغة هو السيلان في اصطلاح هو دم جبلتي يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة بعد بلوغها في أوقات معتادة من غير سبب الولادة والعلة. Masya-Allah, tasfiq mumtaz ila Adib. Okey, kita beri tepukan ya kepada Adib ya sebab jelas bacaannya. Okey, apa yang dibacakan oleh Adib tadi ya? Iaitu dari sudut bahasa haid ni membawa maksud as-sayalanu, iaitu satu bendalir, cairan lah ya. Yang kedua, istilahan dari sudut istilah pula ialah darah yang keluar daripada rahim seorang wanita yang sihat, yang mana wanita ini ba'da bulughiha, selepas dia baligh, dalam waktu yang tertentu yang bukan sebab melahirkan dan juga bukan sebab penyakit. Jadi dia adalah satu rutin dan juga fitrah bagi seorang wanita yang didatangi ataupun dituruni darah ya melalui rahimnya itu. Jadi itu maksud haid lah, satu cairan lah yang kebiasaan yang berlaku kepada kita lah seorang wanita secara normalnya. Jadi kita pergi kepada seterusnya. Darah yang seterusnya Syafiqah ya. Ta'rifun nifas. Apa pula ni cerita nifas ni? Jadi saya nak jugalah anak-anak murid di studio bantu saya sebutkan apa dia nifas. Siapa boleh bantu saya? Siapa Silakan. nak bantu tu? Okey, silakan. Masya-Allah. Silakan. Siapa? تعريف النفاس لغة هو ولادة الاصطلاحا هو الدم خارج بعد فراغ الرحم من الحمل عقب الولادة. Masya-Allah. سمي نفاسا يخرج عقب خروج النفاس. An-nafsi. Khurujin nafsi. Khurujin nafsi. Okey, syukran Nabiha. Okey, jelas ya bacaan. Okey, takrif nifas ni dari sudut bahasanya adalah al-wiladatu, iaitu melahirkan. Ya, satu kelahiran lah. Istilahan ad-damul kharij ba'da firaghir rahmi, iaitu darah yang keluar selepas kosongnya rahim daripada kehamilan akibat daripada proses kelahiran itu sendiri. Jadi kenapa dinamakan nifas? Kerana yakhruju akiba khurujin nafsi, kerana keluar seseorang ya daripada, iaitu bayilah daripada rahim wanita. Jadi apabila keluar seseorang ataupun bayi tersebut diiringi dengan darah, dan selepasnya pun ada darah yang selepasnya itulah dinamakan darah nifas. Jadi itu yang kalau orang Melayu kita katanya berpantang. Jadi kita teruskan kepada slide seterusnya di sini berkaitan dengan istihadah. Apa pula yang dinamakan dengan istihadah ni? Apa tu istihadah? Apa tu istihadah? Boleh bantu saya tak murid-murid? Siapa yang nak baca tu? Siapa yang nak baca? Okey, silakan. Silakan, Ain. تعريف الاستحاضة لغة هو سيلان الدم في غير وقته من العرق. اصطلاحا دم علة ومرض يخرج من عرق من الأدنى الرحم في غير أوقات الحيض والنفاس. Masya-Allah, tasbih Masya-Allah, mumtaz. Ila Ain, mumtaz. jelas Ain. Syukran ya Ain. Okey, istihadah ni pula ialah dari sudut bahasa sayalanud dam fi ghairi waqtihi minal irq, iaitu cairan darah yang bukan pada waktunya ianya keluar. Jadi dari sudut istilah pula dam illatin wa maradin, iaitu darah penyakit, darah bersebab dan berpenyakit yang keluar daripada saraf ataupun urat rahim kita, rahim wanita, yang bukan pada waktu haid dan juga nifas. Jadi itu adalah takrif kepada istihadah. Harap murid-murid jelas dengan penerangan ustazah, dan untuk melihat sama ada murid-murid faham ataupun tidak, kita lihat kepada slide seterusnya. So, nak tanya sikit Ustazah. Okey, Maknanya, silakan. Kalau haid ni
dia memang normal lah untuk wanita. Normal. Tapi kalau untuk istihadah, kita dikirakan darah penyakit ke Ustazah? Ya, darah penyakit maksudnya sebab dia dia luar daripada Darah waktu haid yang sebenar. Baik, okey. Nanti kita akan belajar tempoh dia bagaimana. Baik Ustazah. Okey. Silakan Ustazah. Okey, di sini ada satu soalan untuk melihat sejauh mana anak murid faham ya tentang takrif haid, nifas dan istihadah. Jadi di sini satu soalan sahaja yang boleh saya nilai takrif al-haid istilahan. Siapa yang boleh jawab? Okey, saya bagi masa dalam 10 saat lah. Tulis kat situ takrif haid istilahan. Okey, 10 saat je ya. Saat Ustazah, sempat Ustazah. Sempat tu. Okey adik-adik, boleh tuliskan jawapan anda. Laju-laju tulis. Siapa yang dah ada jawapan boleh angkat. Begitu. Okey. Murid-murid kat rumah pun sama-sama boleh buat. Apakah maksud haid? Istilahan. Istilahan. Boleh try. Boleh cuba ya untuk jawab. Okey, siapa yang dah siap boleh angkat kertas jawapan anda dan tunjukkan kepada kamera ataupun Google ataupun talian tersebut. Baik. Okey. Siapa tu? Auni. Dah nampak dulu tu Auni. Okey. Kalau macam tu Ustazah, kita nak minta Auni baca ke macam mana? Bolehlah kita minta Auni baca. Okey, Auni boleh jelaskan dengan sebutlah dengan jelas apa jawapan Auni terhadap soalan yang dipaparkan ini. Boleh buka mic Auni? Dengar tak? Okey, baru dengar. Okey, silakan Auni. Ta'rif haid istilahan da mujibil latin yakhruju sabilis sihhati ba'da bulughiha fi awqatin mu'tadah min ghairi sababil wiladah wal illah. Okey, mumtaz Ila. Auni, terima kasih Auni atas jawapan yang betul ya. Okey, alhamdulillah Auni mampu menjawab dengan baik. Tapi kita bagi peluang jugalah kepada kawan-kawan dia untuk dia mengulang kaji semula untuk kita tambah baik tentang pemahaman terhadap takrif haid ini. Okey, seterusnya kita lihat okey. Ni apa pula ni? Alwanul haid. Darah haid. Di sana ada 5 darah haid yang terpapar. Apa cerita yang 5 ni? Banyak kan kat situ bulat, kat situ banyak warna-warna yang tertentu. Jadi siapa nak bantu saya untuk membacakan Alwanul Haid? Okey, siapa nak baca? Tu? Saya nampak tadi Auni Ustazah. Auni juga angkat tangan ni. Hebatlah Auni ni. Okey, silakan Auni. Bisautin alin ya Auni. Alwanul Haid. Aqwa aswadu muhtadim lazza'i. Al-ahmaru, al-ashqaru, al-asfaru, al-akdaru. Apa maksudnya ni? Apa istilah yang dinyatakan oleh Auni ni? Okey, mari Ustazah terangkan satu persatu. Okey, tadi Auni ada sebut aqwa aswad muhtadim lazza'i, iaitu satu warna yang merah kehitam-hitaman. Ini adalah darah haid yang datang pada permulaan hari seseorang wanita itu didatangi haid. Aqwa aswad ni maknanya kehitam-hitaman, merah kehitam-hitaman yang jelas hitamnya yang mendatangkan muhtadam lazza'i, iaitu kesakitan. Yang kedua, darah yang kedua adalah al-ahmaru, berbentuk al-ahmaru, iaitu darah merah lah. Merah tu kita nampaklah gambaran merah seperti yang dipaparkan. Yang ketiga, al-ashqaru, iaitu merah keperang-perangan yang ke arah kekuning-kuningan, tapi dia agak pekat sedikit. Al-ashqaru istilah dia. Yang keempat, al-asfaru, kekuning-kuningan. Ada kuning lah, dia merah, perang, kuning. Dan seterusnya al-akdaru, iaitu yang tidak berapa putih. Jadi nampak apa? Keruh, ya. Al-akdaru, keruh di sana. Jadi di situ adalah gambaran warna-warna haid untuk kita menuju ke situasi suci. Inilah darah-darah yang perlu dilalui oleh seseorang wanita. Jadi tanpa kita pergi lebih jauh lagi penjelasan yang lebih mendalam, nak tahu melihat sejauh mana anak murid kita ini faham tentang darah ini, kita minta anak murid kita sebutkan uzkur wahid min alwanil haid, iaitu sebutkan satu daripada jenis-jenis darah ini. Okey, sekejap aja. Satu kalimah sahaja.
Saya nak suruh orang tulis ke atau menjawab dekat sini? Saya rasa perlu kita jawablah. Okey. Siapa yang nak jawab? Siapa Boleh nak angkat jawab tangan? terus je. Sebab kita baru saja terangkan ni. Okey, silakan. Syaza Nabiha. Okey, silakan. Al-Ashqar. Al-Ashqaru. Al-Ashqaru. Apa maksud Al-Ashqaru tu Nabiha? Kalau Perang. Nabiha boleh terangkanlah secara ringkas. Warna dia macam perang-perang. Ke arah perangan. Okey, betul ya Nabiha. Tasfiq Mumtaz ila Nabiha. Benar, Okey, betul. Jadi Itulah nampaknya al-ashqaru antara 5 warna. Ya, antara dalam 5 warna-warna darah haid itu sendiri. Ya, Jadi sekarang betul. Ustazah, al-an mungkin nastari qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan antum ma'ana fi Didik TV KPM fi slot menengah rendah. Al-yawm nata'allam anil asy-syariah tingkatan 1 dengan topik kita haid, nifas dan juga istihadah. Penting ni adik-adik. Jadi jom Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Syukran jazilan. Okey, nahnu nanzur ila syasha al-ukhra. Okey, yakni muddatul haid wan nifas. Muddatul haid wan nifas bermakna tempoh haid dan juga nifas. Tempoh haid dan juga nifas ini adalah berkaitan dengan tempoh kurang, yang tempoh biasa dan juga tempoh yang paling panjang. Namun begitu, sebelum kita menyentuh tentang subtopik tempoh ini, suka untuk Ustazah nyatakan berkaitan dengan umur, ya, umur paling kurang tu seorang wanita, berapakah seorang wanita itu sekurang-kurangnya akan didatangi haid yang paling awal. Jadi boleh tak siapa-siapa di luar sana, iaitu murid di studio yang boleh bantu saya nyatakan sinul haid, yakni umur didatangi haid bagi seorang wanita. Siapa nak bantu saya ni? Siapa nak jawab? Okey, silakan. Ain siapa tu? Atilia. Ain Atilia, silakan Ain. Iqra'i. Sinu al-haid aqalla 9 sanawat qamariyah. Akthar la haddu sinu al-haid. Masya Allah, sinul haid aqallu aksaru. Okey, apa ceritanya ni? Okey, sinul haid aqallu iaitu sekurang-kurang ataupun yang paling awal seseorang wanita itu didatangi haid iaitu berumur 9 tahun qamariyah, iaitu mengikut kalender Islam. Aksaru maksudnya yang tempoh bukan tempoh, minta maaf, yang paling banyak, iaitu yang nak kata paling banyak, yang paling lama lah, ya. Tidak ada had umur. Maknanya kita melihat dan menilai seseorang itu dikatakan baligh apabila dia berumur 9 tahun dan didatangi haid. Maka itulah umur balighnya telah tercapai. Jadi itu adalah berkaitan dengan umur. Terus kita pergi kepada tempoh haid. Apa ceritanya? Di situ adalah jadualnya. Jadual di sana adalah menunjukkan berkaitan dengan muddatul haid, al-haid wan nifas. Kita pergi satu persatu. Okey, kita lihat aqallu muddatuhu, aksaru muddatuhu, aglabu muddatuhu. Aqallu bermakna sekurang-kurang tempoh haid. Sekurang-kurang tempoh haid ini yaumun wa lailatun. Ya, 1 hari 1 malam. Maknanya 1 hari beserta dengan malamnya. Okay, kita lihat aksaru muddatihi, iaitu yang paling banyak tempoh. Tempoh yang paling lama, yang paling banyak ialah 15 yauman bilayaliha, iaitu 15 hari beserta dengan malamnya. 15 hari dan malamnya itu. Aglabu muddatihi itu apa pula? Iaitu tempoh yang biasa. Kebiasaan yang dilalui oleh majoriti wanita, iaitu sebanyak 6 atau 7 ayam, yakni 6 ataupun 7 hari beserta dengan malamnya.
Itu berkaitan dengan tempoh haid. Mari kita lihat nifas pula. Apakah dia aqallu muddatuhunya? Okey, iaitu yang paling kurang tempoh nifas ini adalah lahzah, yakni setitik cuma ataupun sekelip mata. Maknanya tak banyak dan tidak melibatkan waktu yang lama. Itu adalah aqallu, yang paling kurang. Okey, aksaru muddatihi pula adalah yang paling lama, tempoh yang paling lama adalah sittuna ayyam, yakni 60 hari beserta dengan malamnya sekali. Dan yang terakhir, aglabu muddatihi, iaitu tempoh kebiasaan seseorang yang berpantang ataupun didatangi nifas ini adalah arba'una yauman, iaitu 40 hari beserta dengan malamnya. Jadi kalau orang Melayu kita kata berpantang kan, 40 hari. Macam kalau dah habis 40 hari, kena solat lah. Kena solat, kena pastikan bersih lah. Bersih, dah kering semua. Dan kering semua. Kena yakin. Sebab apa? Kalau tak yakin, risau dikuatiri ibadat kita itu tidak sah di sisi syarak. Jadi panjang lebar berkaitan dengan muddatul haid, muddatul nifas, dua perkara inilah. Manakala untuk istihadah ada atau tidak tempoh dia? Istihadah tidak ada tempoh. Sebab istihadah ni situasinya ialah seperti kebiasaan wanita yang tidak didatangi haid. Cuma dia perlu sentiasa berwuduk ketika hendak melakukan solat fardu dan membersihkannya lah daripada darah. Maksudnya setiap kali nak masuk solat fardu, dia kena ambil wuduk yang baru. Ya, setiap kali azan tu dia kena ambil wuduk yang baru, dan sebelum ambil wuduk tu dia kena bersihkan dululah, kemudian ambil wuduk. Kena segera bersolat. Dia tidak perlu tunggu berjemaah. Baik, jelas. Jadi kat sini kita ada tiga situasi, paling kurang, paling banyak dan paling biasalah. Jadi saya nak menilai juga murid-murid di studio sama ada boleh tak dapat bezakan tempoh ini antara haid dan juga nifas. Okey, lihat kepada soalan ini. Jadi soalan ini diberikan berdasarkan kepada jadual yang tertera tadi. Jadi saya, Ustazah mohon murid di studio agar dapat menulis dan mengisi jadual ini sebaiknya dan dengan betul. Kalau boleh tanpa melihat bukulah, sebab tadi Ustazah dah terangkan kan dengan panjang lebar kan. Jadi kena beri perhatian dan boleh jawab berdasarkan kepada jadual ini. Okey, kita bagi masa lah Syafiqah kepada murid kita ni. Jadi sesiapa di kalangan murid yang dah selesai, angkat tangan dan terus tunjukkan di kamera anda. Dan murid-murid di luar sana juga boleh bersama-sama mengisi dan menjawab soalan ini dengan baik, dan ingat semula apa yang diceritakan sebentar tadi. Jadi agak susah jugalah kalau kita tidak faham Syafiqah tentang tempoh haid dan juga nifas ini dengan baik. Ustaz, sementara tu Ustaz, saya nak tanya juga. Boleh adik dia jawab, tapi sementara tu nak tanya soalan kat Ustazah. Boleh Ustazah? Okey, tak apa. Kalau tempoh maksimal 15 hari untuk haid, kalau tempoh suci pula macam mana Ustazah? Tempoh suci antara dua haid. Antara dua haid, betul. Okey, tempoh suci antara dua haid ni kita kena lihatlah kalender kita ni. Iaitu dalam tempoh 28 hari lah. Tempohnya adalah 28 hari. Dalam tempoh tersebut tu adalah tempoh suci kita. Maknanya tempoh suci kalau contoh 7 hari kebiasaannya, jadi mungkin dalam 22 hari tempoh suci lah. Jadi sebagai seorang wanita ni kita kena ada kalender kita sendiri. Kena catat sebab dia juga berkaitan dengan kesihatan kita. Kalau kita tidak mencatat, itu yang akan menimbulkan kekeliruan. Sebab dia melibatkan ibadah kita. Ya, betul. Okey. Jadi siapa yang adik-adik tu yang dah siap, boleh angkat kertas anda. Okey. Murid-murid siapa tu? Okey, ramai dah siap tu Ustazah. Okey, wow. Cuma Ustazah kan, sekarang ni mungkin kita nak baca soalan dulu sebelum mereka beri jawapan. Okey, saya bacakan soalan. Atau macam mana Ustazah? Ataupun adik-adik kita bacakan soalan? Sebab kat situ tak ada soalan yang tertera kan. Betul. Jadi minta isi tempat kosong. Imla al-firagat lah kalau dalam bahasa Arabnya tu. Isikan tempat kosong berdasarkan kepada jadual yang diberikan. Jadi siapa nak baca ni? Okey, siapa yang nak baca? Nak tunjukkan kehebatan memberikan jawapan tu. Okey, silakan. Siapa yang nak baca boleh angkat tangan? Okey, ada? Okey, silakan. Auni saya rasa tadi kan?
Auni Betul, ke? Auni? Auni lagi. Boleh, silakan Auni. Ataupun kita ambil Amirul Ustazah. Ya, Amirul. Ya, satu-satunya Jarang- lelaki ya. ni. Murid lelaki kita ni. Silakan Amirul. Okey, silakan Amirul. Okey. Aqallu muddatuhu an-nifas lahza. Aqsaru muddatuhu al-haid 15 yawman biliyaliha. Ya. Aghlabu muddatuhu al-haid 6 atau 7 ayamu biliyaliha. Okey. Alhamdulillah. Mhm. Okey, betul tu. Jadi faham ya Adib. Alhamdulillah. Tasfiq mumtaz ila Adib. Mumtaz. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi kat sini Aha. semua dapat memahami dengan baik dan dapat menjawab soalan yang diberikan sebentar tadi. Jadi tahniah untuk semua anak-anak murid saya kerana dapat menyampaikan ataupun dapat menjawab soalan ini dengan baik. Baik, Ustazah. Kalau kita ni, Ustazah, boleh tak kita nak minta adik-adik kita dekat dalam talian ni, Ustazah? Mereka boleh jelaskan kot antara tempoh haid dan juga tempoh nifas. Seorang jelaskan tempoh haid dan seorang lagi jelaskan tempoh nifas itu. Okey, itu dia. Siapa ni yang nak bantu saya terangkan dan memahamkan sekali lagi, menjelaskan sekali lagi tempoh haid dan juga nifas. Tak kisahlah tempoh yang paling banyak, tempoh kebiasaan ataupun tempoh yang paling sedikit. Haid Okey, dan siapa? juga nifas. Siapa? Ya. Boleh tak? Siapa nak terangkan? Tadi dah jawab semua kan? Boleh angkat tangan? Okey. Boleh angkat tangan? Ada Secara ringkas sahaja. Secara ringkas je? Ha. Dalam bahasa Melayu boleh, Ustazah? Tak apa, boleh. Boleh? Siapakah yang nak membantu? Boleh? Kalau tak, saya yang bagi jawapan. Itu nampak Auni. Okey, silakan Auni. Ain. Okey, silakan Auni. Tempoh haid yang paling sedikit iaitu sehari semalam. Okey. Yaumu wa lailatu. Okey, yaumun wa lailatun. Tempoh nifas yang paling sedikit Auni? Lahzatu. Lazatu tu bagaimana? Sehari semalam ke? Setitik je. Setitik. Ustaz, kalau setitik. kita bagikan untuk Auni ni, dia jawab haid, nanti Ain kita bagi jawapan untuk nifas pula. Boleh? Boleh ya, Ustaz? Tak apa. Okey. Okey, terima kasih. Syukran jazilan Aini. Okey, Ain. Apa pula cerita Ain ni? Ain nak yang mana? Aglabu muddatul haid wa nifas ataupun aksaru muddatul haid wa nifas? Boleh terangkan? Tempoh haid yang paling banyak aksarul muddatuhu 15 hari dan malamnya. Lagi? Tempoh nifas yang paling panjang adalah 60 hari dan malamnya. Okey, 60 hari dan juga malamnya. Betul ya? Okey, bila lihat, okey betul di sana. Maksudnya Ain, Auni faham tentang tempoh paling sedikit, paling banyak dan juga yang paling kurang kedua-dua darah ini iaitu darah haid dan juga nifas. Baik, Ya, itu dia Alhamdulillah. penjelasan daripada guru kita berkenaan dengan tempoh. Dan tengok juga kan, kalau mula-mula yang paling minimum lah untuk dapat haid tu umur 9 tahun Ustaz tadi 9 kan? tahun, Okey, itu dia ilmu yang dapat dikongsikan oleh guru kita pada segmen kali ini. Jadi sekarang ini mungkin nastarih qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Kita berehat sebentar. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan, antum ma'ana fi Didik TV KPM fi slot menengah rendah wa al-yawm nata'allam 'ani asy-syari'ah tingkatan 1 fil mawdu' haid, nifas wa istihadah. Jadi Ustazah, kalau contoh Ustazah kita ni tengah nifas, tengah haid, tengah istihadah, apa perkara yang dilarang ketika berlakunya hadas besar ni Ustazah? Okey, ada perkara yang dilarang. Bukannya tak ada.
Ada. Sebab itu yang telah digariskan dalam syariat kita. Apakah dia perkara yang dilarang? Ma yuhramu bil haid wan nifas. Kita lihat dalam slide ini. Okey, di sana ada 8 perkara. 2, 4, 6, 8. 8 perkara yang dilarang dilakukan sepanjang tempoh haid dan juga nifas. 8 ni saya nak sebut semua ke? Okey, saya nak juga anak murid saya disebut. Saya suka mereka menyebut, nak dengar suara mereka ni. Jadi siapa bantu saya? Nak bantu saya ni? Siapa yang nak baca dulu? Siapa nak baca dulu? Siapa? Adik-adik boleh? Siapa yang nak baca dulu? Ke semua masing-masing nak bagi kawan-kawan yang lain nak jawab? Okey, silakan. Ain Atilia. Ma yuharramu bil haid wan nifas. Masu al-mushaf wal hamluhu. As-salat, as-saum, at-tawaf, al-labthu fil masjid, qiraatul Quran, at-talaq, wa al-wat'un. Al-wat'u. Alhamdulillah, syukran Ain. Okay, kita lihat satu persatu apakah perkara yang dilarang ketika dalam keadaan haid dan juga nifas. Yang pertama adalah menyentuh mushaf dan juga membawa mushaf. Mushaf tu ialah Al-Quranul Karim. Yang kedua, as-salat, yakni bersolat ataupun bersembahyang. Yang ketiga, as-saum, yakni berpuasa. Yang keempat, at-tawaf, melakukan tawaf ketika fardu haji dan juga umrah. Yang kelima, al-labsu fil masjid, iaitu berlamaan ataupun menetap di dalam masjid. Dan seterusnya, qiraatul Quran, membaca ayat Al-Quran. Yang seterusnya, yang ketujuh adalah at-talaq, iaitu menjatuhkan tolak. Seorang suami menjatuhkan tolak ke atas isterinya dalam keadaan isterinya haid adalah haram. Dan yang seterusnya adalah al-wat'u, iaitu melakukan hubungan suami isteri dalam keadaan isterinya keadaan haid dan juga nifas. Itu adalah 8 perkara yang dilarang ketika dalam keadaan haid dan juga nifas yang perlu dijauhi. Jadi di sana 8 perkara ini adalah dalam tempoh haid dan juga nifas. Kita lihat pula slide seterusnya adalah berkaitan dengan ma yuhramu bil janabah. Tiba-tiba masuk janabah ni. Apa tu Ustazah? Ya, dalam buku teks kita ni ada di hujung tajuk haid nifas ni ada tajuk janabah. Kerana apa? Kerana janabah ini adalah sebahagian juga daripada perkara mandi wajib. Jadi dia sentuh berkaitan dengan tajuk janabah ini kerana perkara-perkara yang tersenarai dalam janabah ini ada dalam perkara yang dilarang ketika dalam haid dan juga nifas. Sama sahaja, tapi ada pengecualian. Tapi kita lihatlah, sebelum kita pergi jauh, kita lihat apakah yang dinamakan dengan janabah ini. Iaitu yang pertama, takun bisababin inzal au al-jima, iaitu berlaku janabah ini, keadaan janabah ini adalah kerana turunnya air mani ataupun keluarnya air mani ataupun disebabkan dengan bersetubuh. Okey. Yang kedua, kata lain dalam keadaan janabah ini adalah junub. Kata lain dia adalah al-junub. Junub ni situasi yang dilalui oleh seseorang Muslim yang ketika dalam keadaan janabah itulah, situasi itu dinamakan junub. Junub ini adalah tidak suci. Tidak suci. Jadi tidak suci ini maknanya hadas besar lah. Ya, yang perlu kepada mandi wajib. Yang ketiga, fayuhramu alal junub, diharamkan ketika dalam keadaan situasi junub ini ialah adalah sebahagian ba'da ma yuhramu alal haid wan nifas. Sebahagian daripada perkara yang dilarang ketika haid dan juga nifas. Perkara yang diharamkan ketika dalam situasi hal keadaan janabah yang kita lihat poin yang nombor 3 iaitu ianya dikatakan berada dalam keadaan junub dan perkara yang dilarang padanya adalah merupakan sebahagian daripada perkara yang dilarang bagi orang yang dalam keadaan haid dan juga nifas. Sama sahaja perkara tersebut. Tetapi ada lagi yang berbeza. Kita akan pelajarilah seterusnya nanti. Tapi kita lihat apakah yang dikatakan yang sama menyerupai dengan perkara yang dilarang ketika haid dan juga nifas tersebut. Ada 5 perkara di sana. Ya, ada 5 perkara. Kalau tadi yang perkara yang diharamkan untuk dilakukan ketika haid dan nifas ada 8 perkara, tapi perkara yang diharamkan ketika janabah ada 5 perkara.
Apakah 5 perkara ni? Okey, silakan anak murid kita di studio ya. Tadi saya dah nyatakan yang 8, dah jelaskan. Kita lihat pula yang 5 ni, apakah dia perkara-perkara yang sama dengan haid dan juga nifas ni. Perkara yang dilarang. Siapa yang nak membacanya? Boleh angkat tangan? Okey, silakan. Auni. Auni kan? Silakan Auni. Qiraatul Al-Quran, masul mushaf wa hamlu, as-salah, at-tawaf, al-labthu fil masjid. Okey, ada 5. Qiraatul Quran, masul mushaf, samalah menyentuh Al-Quran dan membawanya, membaca Al-Quran, solat, tawaf dan juga menetap di dalam masjid. Kita lihat seterusnya, apakah selebihnya perkara yang tidak dilarang ketika dalam keadaan janabah ni. Tadi adalah perkara yang dilarang. Ini tidak dilarang dan tidak diharamkan ketika dalam tempoh janabah, dalam situasi janabah. Apakah dia? Saya nak pilih Adib lah. Boleh Adib? Silakan Adib. Okey. La yahramu bil janabah at-talaq, al-wat'u, as-sawm. Okey, itu adalah 3 perkara yang tidak diharamkan dan tidak dilarang ketika dalam janabah, iaitu at-talaq, al-wat'u dan juga as-saum. Maknanya kalau berada dalam hadas besar yang situasi janabah ni, dia tidak berdosa untuk berpuasa, dia tidak berdosa untuk menyetubuhi pasangannya dan juga dia tidak berdosa seorang suami itu menjatuhkan talak ke atas isterinya. Tapi tak digalakkan susah kan? Ya, tidak digalakkan. Kalau dah namanya haram tu maknanya kita fahamlah kesannya adalah dosa. Namun begitu kita kena tengok situasi lah. Ya. Yalah, Hanya ialah pasangan tersebut sahajalah yang tahu situasi mereka. Ya, betul. Itu dia apa yang kita belajar berkenaan dengan apa yang diharamkan ketika haid dan juga nifas, dan juga apa yang diharamkan ketika janabah. Janabah. Dan juga ada perkara yang tidak dilarang, ya, tidak diharamkan ketika janabah. Jadi di situ kena faham situasi berhadas besar tapi boleh buat. Tapi yang satu lagi situasi berhadas besar tapi tak boleh buat. Jadi kena fahamkan dan kena istilahnya kena mengaji lebih lah. Gitu. Okey Ustazah, kita dah belajar. Cuma Ustazah mungkin nak bertanya soalan kepada murid-murid kita. Okey, saya nak bertanyakan kepada Nabihah. Sebab Nabihah daripada tadi senyap. Jadi saya nak lihat Nabihah ni faham ataupun tidak ya tentang tajuk berkaitan dengan perkara yang diharamkan ketika haid dan juga nifas. Mungkin Nabihah boleh sebutkan ya, uzkur salasa mimma yuhramu bil haid wa nifas. Sebutkan 3 perkara yang diharamkan ketika dalam tempoh haid dan juga nifas. Boleh Nabihah? Sebut saja Nabihah. Okey, silakan. Silakan Nabihah. As-salatu, as-sawmu, at-talaqu. As-salatu, solat. As-sawmu, berpuasa. At-talaqu. At-talaqu, menjatuhkan talak kepada isterinya yang ketika itu dalam keadaan haid. Jadi bagus Nabihah. Tasfiq mumtaz ila Nabihah. Okey, jadi mungkin saya boleh tanya seorang lagi pelajar kita. Boleh, jadi berkaitan dengan janabah. Okey, di sana saya nak tanya Ain. Boleh Ain? Boleh Ain? Boleh Ain? Okey. Uzkur wahid faqat mimma la yuhramu bil janabah. Ya, sebutkan satu sahaja perkara yang tidak dilarang ketika dalam tempoh janabah. Mungkin Ain boleh sebutkan satu sahaja Ain. At-talaq. At-talaqu. Okey, jadi jawapan tersebut betul. Betul tak? Okey, betul. Tasfiq mumtaz ila Ain. Okey, alhamdulillah. Ustazah, jadi kalau saya nak tanya sikit Ustazah kan. Kalau as-sawmu ketika janabah, dia boleh puasa tapi dia digalakkan Ustazah kan untuk cepat-cepat mandi wajib. Ya, betul. Ya, bila menyentuh tentang bab puasa ini dalam keadaan hadas besar, kita dah tahu okey, kita kena segera untuk mandi wajib agar kita tidak melengah-lengahkan perkara-perkara yang
dituntut dan difardukan ini. Jadi bila kita lengahkan, kita tahulah kesannya di sana adalah dosa dan kena segera bertaubat. Baik, itu dia penjelasan daripada guru kita berkenaan dengan perkara yang dilarang ketika mana hadas besar, yakni nifas dan juga haid dan juga janabah. Dan janabah pun ada juga perkara yang tak dilarang ketikanya. Jadi itu dia untuk segmen kali ini. Al-an mungkin nastarih qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Kita berehat sebentar. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan, antum ma'ana fi Didik TV KPM fi slot menengah rendah. Al-yawm nata'allam 'ani syariah tingkatan 1 dengan topik kita apa haid, nifas dan juga istihadah. Ni ada Apple ni. Saya rasa mesti ada cerita yang nak diceritakan sebentar nanti. Kalau nak tahu apa dia, kita tunggu sampai ke akhirnya. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini, sebelum kita nak cerita lebih lanjut ni Ustazah kan, apa yang bakal Ustazah kongsikan dengan murid-murid kita? Dipersilakan. Okey, syukran jazilan Syafiqah. Okey, untuk segmen kali ini yang terakhir ini, ia adalah satu pentaksiran dan juga penilaian yang perlu saya nyatakan dan juga saya minta anak-anak, saya minta murid di luar sana untuk menjawab soalan untuk saya menilai dan juga mentaksir sejauh mana murid-murid dapat menguasai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi di sana saya sediakan 4 soalan. Apakah soalannya? Okey, 4 soalan ini yakni as-soalul awal, as-soalul tsani, as-soalul salis, as-soalur rabi'. Okey, kita terus kepada soalan yang pertama. Saya nak ajak murid-murid kat rumah pun bolehlah Ustazah. Ya, boleh. Silakan. Siapa yang sedang menonton pun sama-sama kita jawab soalan yang diberikan oleh guru kita. Okey Ustazah, boleh teruskan. Kita lihat soalan yang pertama. As-soalul awal, ma huwa an-nifas? Ma huwa an-nifas? Apakah yang dimaksudkan ataupun apakah dia nifas? Jadi di sana ada 3 pilihan jawapan ya. Alif, ba, jim dan juga alif, ba, jim. Ya 3 tu alif, ba, jim lah. Okey, jadi saya buka ataupun saya nak sebut sahaja. Okey, saya nak sebut sahajalah siapa di kalangan murid-murid di studio yang boleh menjawab soalan yang pertama ini. Okey, saya sebut sahajalah ya. Ain Atilia, boleh jawab soalan ni Ain? Silakan Ain, ajib hadhil as'ilah. Ma huwa an-nifas? An-nifas huwa ad-damu khariju ba'da firaghi ar-rahmi min al-hamli aqibal al-wiladah. Aqibal wiladah. Tasfiq mumtaz ilal Ain Atilia. Okey, alhamdulillah. Mungkin Ain boleh jelaskan apa yang dimaksudkan dengan nifas ini? Darah yang keluar selepas kosongnya rahim. Mungkin boleh teruskan mengikut pemahaman yang telah kamu pelajari pada hari ini. Nifas ni dia darah yang keluar selepas kosongnya rahim. Maksudnya yang telah seorang perempuan yang telah pun selamat melahirkan. Okey, terbaik Ain. Betul ya. Maksudnya kamu faham berkaitan dengan maksud nifas ini, iaitu darah yang keluar selepas kosongnya rahim daripada kehamilan, maknanya selepas melahirkan seorang bayi. Okey, syukran ya Ain. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan tsani, ma ta'rif al-istihadah? Apa yang dimaksudkan dengan istihadah? Okey, saya sebut terus kepada Nabiha, mungkin boleh jawab. Ma ta'rif al-istihadah? Apa dia ta'rif istihadah? Damul illati wa maradi yaruju min irki minal adna ar-rahmi fil wairi awqati al-haid wan nifasi. Okey, iaitu darah
bersebab ataupun darah penyakit yang mana ianya keluar melalui urat saraf daripada rahim itu sendiri yang bukan pada waktu haid dan juga nifas. Okey, tasfiq mumtaz ila Nabiha. Syukran jazilan Nabiha. Jadi Nabiha faham dan boleh jawablah soalan ini dengan baik. Dapat menekalah dengan pilihan jawapan yang sedia ada. Okey, seterusnya kita pergi as-su'alus salis, iaitu soalan yang ketiga. Apa dia? Aqallu muddatul haid. Aqallu muddatul haid. Tempoh yang paling kurang bagi darah haid ini berapakah? Alif, ba, jim. Alif, sitah au sab'ah ayyam bilayaliha. Ba, lahzatun. Jim, yaumun walailatun. Jadi siapa nak jawab? Ini kita bagi pilihan lah. Saya tak nak sebut. Siapa nak jawab soalan ni? Mudah ke susah soalan ni? Auni lah Ustazah. Saya nampak Auni yang kat tangan tadi. Auni, okey. Tafadhali ya Auni. Silakan Auni. Jim, yaumin walailatin. Okey, betul ke yaumin walailatun? Okey, betul ke? Okey ya. Paling kurang adalah 1 hari 1 malam. Tasfiq mumtaz ila Auni. Syukran ya Auni. Betul ya. Tempoh yang paling kurang adalah sehari semalam. Jadi kena fahamkan. Aqallu paling kurang, aktsaru paling lama. Jadi kalau ada soalan dalam peperiksaan, kena tengok kata kunci aqallu wa aktsaru. Okey. Seterusnya yang terakhir, soalan yang terakhir adalah as-su'alur rabi'. Ma yuhramu bil janabah al-atiyah illa perkara-perkara yang diharamkan ketika janabah adalah seperti berikut. Illa, kecuali, alif, as-sawmu, ba, at-tawaf, jim, as-salatu. Okey, siapa nak jawab ni? Okey, soalan terakhir ni. Amirul Ustazah. Amirul, ya. Silakan Amirul. Naam ya Amirul. Ma al-ijabah as-sahihah. As-sawm. Maza ya Amirul bisautin alin. As-sawm. As-sawm, yakni harfun alif. Boleh mic yuhramu dekatkan bil adik? Jawab lagi sekali boleh? Amirul, dekatkan mic tu. Ya. Tak jelas Amirul. As-sawm. As-sawmu. Barakallahu fiik. Okey, tasfiq mumtaz ila adik. Betul ya? Betul. Ma yuhramu bil ijabah bil janabah al-atiyah illa as-sawm, iaitu perkara yang dibolehkan, yang dilarang, minta maaf, yang dilarang ketika janabah adalah seperti berikut, kecuali puasa. Sebab puasa ini adalah perkara yang tidak dilarang ketika dalam tempoh janabah. Jadi kita dah selesai 4 soalan. Nampak gaya anak murid kita ni faham ya. Ustazah tu lah Ustazah, saya nak tanya juga. Sebab murid-murid kita dekat dalam talian ni semua hebat-hebat. Mungkin Ustazah boleh berikan prestasi keseluruhan buat mereka. Alhamdulillah, semua anak-anak murid saya ini dapat menjawab dengan baik dan dapat menguasai semua pembelajaran kita pada hari ini dengan baik dan cemerlang. Jadi lepas ini kita ulang kaji semula untuk ke peringkat pentaksiran seterusnya. Jadi jangan putus asa, teruskan usaha. InsyaAllah, teruskan usaha. Ustazah, kalau contoh murid-murid kita lepas ni rajin lagi Ustazah, nak cari sumber rujukan, daripada mana mereka boleh dapatkan? Okey, jangan lupa kepada semua murid, tak kiralah di studio dan di luar sana, kepada guru-guru dan juga ibu bapa, anda semua boleh mendapatkan bahan rujukan ini di pelantar KPM kita. InsyaAllah. Baik Ustazah, dan terima kasih Ustazah atas perkongsian pada hari ini berkenaan dengan haid, nifas, istihadah dan ada juga tentang janabah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga pada semua murid-murid daripada Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah Banting Selangor dan juga Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Puan Rahimah Banting Selangor. Ustazah, saya rasa sebelum kita nak habis ni, saya tak sabar-sabar nak tahu cerita ni Ustazah. Kan? Berkenaan apa dengan ceritanya tu? Ya, berkenaan dengan apple, buah apple ini. Apakah ceritanya? Kita nanti-nantikan. Tapi sebelum tu saya nak tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Pernah suatu ketika
ada seorang wanita yang hendak bertemu dengan Imam Abu Hanifah untuk bertanyakan tentang soalan peribadi seorang wanita. Oleh kerana wanita ini segan dan malu, maka wanita ini telah mewakilkan seorang lelaki yang merupakan anak murid Imam Abu Hanifah, dan anak murid Imam Abu Hanifah ini diberikan 2 biji apel, yang salah satunya berwarna merah dan yang kedua adalah berwarna kekuning-kuningan. Lalu anak murid Imam Abu Hanifah ini telah membawakan 2 biji apel ini kepada Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Abu Hanifah ini bertanya kepada anak murid ini, siapakah yang memberikan 2 biji apel ini kepada saya? Lalu anak murid Imam Abu Hanifah ini telah menunjukkan ke satu arah, iaitu di luar pintu tempat Imam Abu Hanifah tersebut. Lalu Imam Abu Hanifah faham tentang apa yang hendak ditanyakan oleh wanita ini. Lantas Imam Abu Hanifah telah membelah apel ini dan menyerahkannya semula kepada anak muridnya untuk diberikan kepada wanita tersebut. Apakah yang berlaku? Anak murid ini telah memberikan, dan wanita tersebut faham akan isyarat yang telah diberikan melalui belahan buah apel tersebut. Sekaligus dia faham dan menjawab soalan yang diberikan, yang hendak ditanya. Jadi, apakah persoalan yang bermain-main di fikiran wanita ini? Persoalannya ialah, adakah seseorang wanita itu telah suci apabila darah yang keluar itu telah menjadi ke arah warna kekuningan? Lalu dengan belahan apel yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah ini, maka terjawablah persoalannya, iaitu darah seorang wanita itu akan bersih dan dianggap suci, dan tiada lagi apabila warnanya bertukar menjadi berwarna putih seperti putihnya isi apel yang dibelah sebentar tadi. Kesimpulannya ialah, kita hendaklah sentiasa bertanya kepada orang yang lebih berilmu dan berautoriti agar sebarang persoalan yang berkaitan dengan ibadah kita akan menjadi yakin dan sah serta diterima di sisi syarak. Wallahu a'lam.